Okey, soalan pencetus idea, ini toolkit dia. Ini toolkit dia. Okey. Ini peringkat soalan pencetus idea ialah peringkat terakhir dalam kurikulum. Peringkat kurikulum yang peringkat 1 cikgu ialah peringkat terakhir. Dia bina soalan pencetus idea. Ini ialah ciri-ciri soalan pencetus idea. Meneroka lebih makna. Maknanya dia boleh berkaitan dengan topik, dia boleh menjangkau keluar daripada topik. Ada dua jenis soalan pencetus idea. Ini apa tu soalan pencetus idea. Okey, cikgu boleh baca nanti. Okey, kriteria soalan pencetus idea. Berfokuskan teras. Kalau soalan tema cikgu tentang cahaya, jangan cikgu tanya pasal pencemaran pula, tak berkaitan lah. Okey, dia mesti inquiry based dan akan menyebabkan murid lebih tertanya-tanya. Dia mengukuhkan kemahiran berfikir, berentas disiplin. Maknanya soalan BM boleh berkait dengan sains, soalan sains boleh berkait dengan BI. Okey, soalan maths boleh berkait dengan sains, boleh berkait dengan BI, boleh berkait dengan BM. Tak ada masalah. Dan dia mesti ada keterlibatan. Maknanya ada engagement di antara subjek yang menjalankan KMR. Maknanya ada interdisciplinary. Okey, mula-mula cari subjek, kemudian cari satu tema. Okey, tingkatan yang nak mula cari subjek dan tingkatan yang nak buat, kemudian cari satu tema, lepas tu rungkai di SKP masing-masing, buat big idea. Akhirnya membina soalan pencetus idea. Itu ialah peringkat kurikulum. Ada dua jenis soalan pencetus idea. Berapa banyak nak buat ni soalan pencetus idea? Terpulang kepada subjek masing-masing. Tapi kalau 2-3 tak logik lah. Kalau PDP tu nak berlaku dalam 2 minggu atau 3 minggu, takkanlah 2-3 soalan je. Jadi cikgu bina soalan yang berkaitan bila cikgu nak mengajar dalam bilik darjah. Ini contoh-contohnya. Contoh soalan yang berdasarkan kandungan. Contoh saya nak bagi 4 soalan berkaitan dengan kandungan, 4 soalan berkaitan dengan menjangkau luar kandungan. Okey, macam ni bagaimanakah anda mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam pengasihan diorama? Inilah PSV. PSV pun boleh cikgu, tak ada masalah. Subjek apa yang mudah, subjek yang ringan-ringan pun boleh dalam KMR ni. Okey, ini ialah soalan berdasarkan kandungan, topikal. Topikal maknanya soalan tu boleh dijawab. Dia ada jawapan dalam buku teks ke, apakah prinsip-prinsip, apakah ciri-ciri. Okey, kalau macam agama, untuk contohnya apakah syarat-syarat sah haji contohnya, dia ada dalam buku teks yang boleh murid rujuk. Itu adalah soalan berdasarkan kandungan. Soalan melangkaui kandungan ialah soalan kebat. Go beyond the content. Maknanya murid kena berfikir di luar kotak. Bagaimanakah seorang pelukis menzahirkan idea mereka dalam membentuk dan membina binaan. Murid berfikir macam mana budak nak buat ni mungkin dia akan kata, oh dia kena melawat negara-negara luar contohnya. Jadi ini maknanya dia kena berfikirlah. That's why lah ini ada tentang kewarganegaraan. Go beyond what is in the content, daripada isi kandungan. Okey, apakah kepentingan fungsian projek? Oh, kenapa kita kena nak buat projek ni? Budak akan berfikir. Okey, ini adalah bersesuaian dengan subjek masing-masing. Soalan pencetus idea dihasilkan oleh guru yang mengajar yang masuk dalam KMR tersebut. Subjek masing-masing. Berapa soalan terpulang kepada subjek masing-masing, berapa lama dia nak mengajar. Kalau katalah sains nak mengajar 3 minggu, dalam 3 minggu tu lah dia susun soalan. Kalau BM 2 minggu je, dalam 2 minggu je lah. Kalau BI 2 minggu pun 2 minggu je lah. Tapi kalau maths kata dia nak 3 minggu, 3 minggu. Berapa lama akan berlangsung PDP yang melibatkan KMR? Terpulang kepada subjek masing-masing. Selalunya paling lama ialah subjek tuan rumah. Okey, subjek sokongan mungkin dia boleh selesai dalam masa 2 minggu saja. Okey, mungkin subjek maths dia nak selesai 3 minggu, nak sama dengan sains, tak ada masalah. Okey, bukannya 2 bulan tu buat KMR. Itu mengarut cikgu.
Jadi terpulang kepada SK dan SP yang dipilih. Berapa banyak SK, SP dipilih tu. Jadi di situ dia akan merancang berapa lama dia nak selesaikan SK dengan SP tadi. Jadi kalau BM kata 2 minggu je lah. Kalau BI kata dia nak buat seminggu je lah. Okay. Tapi dalam masa minggu pertama tu dia buat, dia akan, BI akan bercerita tentang cahaya. Tapi bila tiba yang minggu kedua dia dah cerita dah sebab topik dia dah habis. Dia ambil SK dan SP dia satu, terpulang sebenarnya. Dia mesti menjurus berapa banyak SK dengan SP dia nak pilih ni. Daripada dia dah ambil SK, berapa banyak SP yang nak pilih, terpulang kepada TP6 dia. Saya ulangi dia pilih satu SK berdasarkan pada konsep yang sama, contohlah konsep cahaya, dia ambil SK berdasarkan konsep cahaya, nanti dia akan ada SP kan. Berapakah SP yang dia nak pilih, terpulang kepada TP6 yang dia pilih. Kalau TP6 dia melibatkan 4 SK, ada 5.1, 5.12, 5 buat apa, 4 dia perlu untuk mencapai TP6, 4 tu diambil untuk capai TP6. Dia ambil. Kalau dia tengok 2 saja bersesuai untuk capai TP6, dia buat 2 je. Jadi dia punya proses pengajaran dalam bilik darjah berdasarkan berapa banyak SP yang dia pilih. Kalau dia ambil SP yang dipilih tu 4, dia kata dalam ni patut mengajar dalam 3 minggu. 3 minggu lah. Tapi kalau dia ambil SP yang ketiga 5.1.3, 5.1.4, maknanya 3 dengan 4 je dia ambil. Dia kata ini boleh settle dalam masa seminggu sajalah. Kalau boleh settle dalam 2 minggu, 2 minggu sajalah. Terpulang kepada berapa banyak SP, maknanya jangka masa yang dia nak ambil. Okey. Seterusnya, jelas ya cikgu? Jadi berapa masa lama proses pengajaran Proses pengajaran. Perancangan dia sama je. Berapa masa perancangan, macam berapa banyak PLC nak buat. Pertama PLC perjumpaan, bincang-bincang je. PLC kedua bina pertama ni dia bincang-bincang, tetapkan satu tema. Okey, tema dah sesuai. Okey, sekarang PLC kedua dia rungkai. Dia rungkai lah. PLC ketiga dia bina big idea. Bincang-bincang big idea. Mungkin dalam masa 10 minit, 15 minit. Okey. Lepas tu yang keempat, kena buat bincang lagi. Sains panggil. Kita ada meeting lagi. PLC, buat Google Meet ke, whatever ke, WhatsApp call ke, screenshot deh semuanya. Kita akan buat soalan pencetus idea. Soalan pencetus idea ni saya akan hantar Google Doc cikgu. Nanti cikgu isi dalam Google Doc. Perlu disiapkan dalam masa seminggu. Seminggu je lah nanti cikgu susun isi. Siap, ambil gambar. Bahan yang dah siap, screenshot, ambil gambar, masukkan dalam satu folder. Okey. Dan akhirnya dia dah sampai peringkat kurikulum. Ini nanti dia isi. Dah siap semua, 4 subjek tu, siap semua. Dia tentukan hasil pembelajaran dia. Hasil pembelajaran bergantung kepada subjek masing-masing. Dia akan tulis dekat sini apa dia. Lepas tu contoh hasil pembelajaran BM, hasil pembelajaran dia. Sains hasil. Kalau tuan rumah sains letak nombor 1 Sains hasil pembelajaran dia. BM hasil pembelajaran. Bukan hasil pembelajaran ikut sains. Bukan. Hasil pembelajaran mesti mengikut subjek masing-masing. Sebab dia nak capai TP6 subjek masing-masing. Okey. Big idea 1. Essay question, buatlah. Sains punya essay question dia susun kat sini. Okey. Nanti pengetahuan. Kalau nak buat macam ni, template perancangan contohnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu duduk atas. Sains tuan rumah duduk atas. Lepas tu bawah BM. Okey, BM. Masukkan dalam Google Doc. Maknanya satu template ni dia buat untuk satu subjek tapi dia dah susun. Sains, BM, BI, matematik. Kalau nak buat macam itulah subjek-subjek itulah. Tapi kalau nak masukkan RBT pun kelas kedua RBT jadi tuan rumah. Jadi RBT duduk di atas lah. Okey. Jadi buat dalam bentuk, sebab kita sekarang ni mengaplikasikan digital Jadi kalau kita buat dalam Google Doc pun boleh, sebab guru-guru kita yang bagus-bagus ICT ni dia boleh bina lah. Jadi arahan daripada guru besar lah siapa yang nak dilibatkan dalam proses perancangan ni. Okey, sekarang ni habis peringkat kurikulum. Okey, saya ulangi peringkat kurikulum. Peringkat kurikulum yang pertama, kenal pasti beberapa subjek dan kenal pasti kelas atau tingkatan yang nak buat.
kalau ambil tahun 5, sebab tahun 5 ni lagi dia boleh pecah lagi banyak. Kalau ambil tahap 2, dia boleh go beyond daripada 5 aktiviti. Kalau tahap 1 daripada 5 aktiviti lah. Projek mudah, main permainan, apa lagi, dia ada 5 aktiviti kan, saya lupa lah 5 aktiviti untuk tahap 1. Kalau tahap 1 dia merujuk kepada PBD, dia mesti merujuk kepada 5 aktiviti. Jadi dia terhad. Contohnya macam bercerita boleh. Macam SK baru pernah buat untuk tahap 1. Kalau tak silap saya tahun 2 dia. Dia buat tentang projek mudah. Sains ada projek mudah. Jadi sains menjadi tuan rumah. Dia buat pada tahap 1. Okey, lepas tu dia try pada tahap 2, tahun 5. Tahun 5 lagi dia boleh dia go beyond apa yang ada Cuma budak-budak kecil ni kita tak tahulah dia boleh present ke tak. Mungkin kita boleh paksa dia untuk bercakap. Okey. Okey, seterusnya tak mustahil cikgu boleh bercakap sebab SJKC Patron 1 dah buat untuk tahun 3 dia. Budak dia cuba. Tapi dia scripted lah. Dia dah sediakan skrip. Skrip tu macam mana? Semasa dia belajar dalam BM. BM akan membantu untuk buat skrip macam ni lah. Okey. Mungkin hasil-hasil yang dia buat tu, dia buat dalam BI, dia buat berkaitan dengan cahaya. Dia buat gambar, ada ayat-ayat pendek berkaitan dengan cahaya. Dia salah tak apa cikgu, tak ada masalah sebab itu adalah hasil dia. Itulah hasil dia, boleh setakat itu saja. Tapi kalau hasil dia boleh go beyond that, tak ada masalah. Okey. Seterusnya, okey, peringkat 1 kurikulum. Lepas dia kena pasti subjek, kena pasti tahun atau tingkatan yang buat, dia rungkai standard. Rungkai standard, apa yang dimaksudkan dengan rungkai di SKP ni? Dia cari kemahiran dan juga pengetahuan. Kata nama, kata sifat ialah pengetahuan, kata kerja ialah kemahiran. Ini yang dimaksudkan dengan merungkai. Dia kena pasti. Kemudian dia bina B-idea. Berapa B-idea? 1 saja. Kalau 2 kelas nak buat KMR, ada 2 B-idea lah. Maknanya kalau subjek yang berbeza lah. Kalau saya tak galakkan lah kalau cikgu tu sama, nanti banyak pula dia nak buat. Kalau kelas yang 2 ni, cikgu yang berlainan, memang boleh buat KMR, maknanya BM dia cikgu yang berlainan, BI dia cikgu berlainan, sains dia cikgu berlainan, tak ada masalah. Kalau nak try pada satu kelas saja pun tak apa. Okey, sebab ia bukan hanya modul 6 saja, tapi dia perlu akan menjadi amalan dan juga menjadi budaya. Maknanya macam SK Balus, setiap tahun dia kena ada KMR lah. Okey. Okey, seterusnya, ni soalan-soalan pencetus idea Okey, peringkat yang seterusnya tadi akhirnya dia bina soalan pencetus idea. Berapa soalan pencetus idea terpulang kepada subjek masing-masing, berapa lama dia nak jalankan PDP berdasarkan standard pembelajaran yang telah dipilih. Okey, yang kedua ialah pentaksiran. Dia terbalik dengan PDP kita Sebab kalau PDP kita, dia pedagogi dulu baru pentaksiran. Tapi yang ini pentaksiran kena hadir dulu. Yang pertama, okey, dalam proses pentaksiran, peringkat pentaksiran, dia kena buat tugasan. Kena sediakan tugasan. Tugasan yang sediakan, okey, ini ini peringkat pentaksiran, tentukan tugasan. Bila kita katakan tugasan, dia perlu menepati prinsip GRAPS. Saya ulangi, bila ia buat tugasan, ia perlu menepati prinsip GRAPS. GRAPS adalah yang ini. Goal, role, audience, situation, product and standard. Di sini nanti akan ada arahan-arahan yang guru perlu beri pada murid. Guru beri pada murid.